Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Semakin panas ya ditunjukkan dengan keangkuhan dan juga kesombongan daripada parti muda presidennya Syed Saddiq Sipak Raga. Ya, semenjak jadi pembangkang ini, beliau semakin lantang kononnya mau menjadi juara, kononnya mau dianggap sebagai hero, tetapi sebenarnya walau apapun yang dilakukan, pengkhianat tetap pengkhianat kepada mandat rakyat ini. Jadi hari ini rakyat semakin menolak parti muda khususnya di Sabah. Ya, Sabah memang tidak akan ada harapan lagi parti muda ini. Dan juga mungkin beberapa buah negeri di Semenanjung. Jadi sahabat semua, hari ini YB Ramanan memberikan peringatan kepada Syed Saddiq Sipak Raga ini supaya jangan berlakon suci, kata YB Ramanan. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah perkara kedua, 22 laporan membantah, kata Ketua Polis Negara. Jadi apakah perkara itu? Ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama-sama dengan sahabat-sahabat semua yang setia bersama dengan Alright Nopot Channel. Jadi tanpa buang masa, apa yang dikatakan oleh YB Ramanan ini, katanya janganlah kamu berlakon suci. Wow, apakah yang dimaksudkan oleh YB Ramanan ini? Jadi menarik untuk saya kongsikan buat Anda semua. Jadi sikap Ali Palimun Muar Syed Saddiq Abdul Rahman yang galak bercakap mengenai isu rasuah dalam kalangan pemimpin, seolah-olah bersikap suci dan bersih di mata masyarakat. Sedangkan pada masa yang sama, beliau begitu gairah bercakap tentang perbicaraan individu lain, kata Timbalan Ketua Penerangan 1 PKR Datuk YB Datuk R. Ramanan. Jadi oleh itu Ramanan meminta Syed Saddiq ya, yang juga Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia, yaitu muda, untuk membersihkan namanya terlebih dahulu. Katanya sebenarnya saya janggal untuk bercakap tentang kes mahkamah orang lain. Lagi-lagi jika ianya masih dalam peringkat bicara lagi dan belum selesai, tapi tindak tanduk Syed Saddiq memang sangat mengecewakan, katanya. Tambah lagi, saya tidak pasti jika ini mengaburi pihak lain, terutamanya rakyat, tentang kes yang sedang dihadapinya. Namun tindakan menarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan hanya disebabkan tidak puas hati dengan keputusan mahkamah yang melepas tanpa membebaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi daripada 47 pertuduhan. Agak tidak logik, katanya. Adakah mungkin ya Syed Saddiq ini menarik sokongan hanya kerana beliau melihat sepatutnya kes beliau juga dilepaskan seperti mana Zahid, tapi apabila berlaku sebaliknya, karena itu beliau cuba menunjuk kononnya dialah hero, ya, katanya dia sanggup dipenjarakan daripada menggadai prinsip, katanya. Kalau sahabat-sahabat tahu, kalau dia masukkan ke penjara, itu membawa maksud bahwa dia bersalah dengan kesnya, dengan penyelewengannya, dengan pendakwaannya, sahabat-sahabat semua. Tapi dia coba memusingkan fakta, kononnya sanggup masuk penjara demi prinsip. Tapi prinsip-prinsip pun dia sekarang ini sedang dibicarakan, melibatkan ratusan ringgit, sahabat-sahabat semua. Jadi kata YB Ramanan lagi, janganlah kita berlakon suci sehingga ke tahap ini. Buat stand seperti kita begitu suci. Kes Anda pun belum selesai, mahkamah belum putuskan apa-apa lagi, tetapi Anda sudah bercakap dan menjadi hakim untuk kes orang lain soalnya. Buat provokasi sehingga mau rakyat gelisah dengan kerajaan hari ini. Sudahlah Syed Saddiq Sipak Raga, katanya kepada Malaysia Gazette hari ini. Kata Ramanan lagi, tindakan parti muda menarik sokongan tidak memberi apa-apa kesan sangat. Kerajaan masih kekal, begitu juga Perdana Menteri. Jadi sedarlah, jangan terlampau taksub dengan retorik yang akhirnya akan makan diri sendiri. Ahad lepas, Syed Saddiq yang telah menarik sokongan terhadap kerajaan persekutuan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim minggu lalu dan memilih menjadi pembangkang kuasa ketiga di Dewan Rakyat, ya, sebagai bantahan keputusan mahkamah melepaskan tanpa membebaskan Ahmad Zahid Hamidi daripada pertuduhan rasuah selepas pihak pendakwaan. Ya, jadi saya ingatkan, pihak pendakwaan, pejabat peguam negara ataupun peguam negara masa itu adalah Idrus Harun yang menerima representasi 11 alasan dan juga bukti-bukti baharu. Lalu juga Mahkamah Tinggi menerima representasi sedemikian rupa dan akhirnya Zahid Hamidi dilepaskan tanpa dibebaskan. Ya, karena ada unsur-unsur yang cuai, ada unsur-unsur pendakwaan terpilih dan juga bukti-bukti yang tidak mencukupi, tapi pendakwaan itu dijalankan secara terburu-buru. Dengan bukti baru yang dikemukakan, akhirnya ya mahkamah membenarkan
Zaid untuk dilepaskan tanpa dibebaskan untuk siasatan yang baru. Apatah lagi kerajaan sudah pun mahu menubuhkan RCI, ya, satu badan yang menyiasat, ya, tanpa terikat daripada pembangkang maupun kerajaan. Jadi ini adalah satu tindakan terbaik, ya, daripada pihak polis di raja ataupun kerajaan hari ini. Jadi satu lagi yang ingin saya kongsikan adalah apabila Ketua Polis Negara hari ini membuat kenyataan, katanya polis terima 22 laporan membantah Himpunan Selamatkan Malaysia. Ini antara kenyataan terkini, ya, daripada Ketua Polis Negara. Jadi kalau kita lihat kenyataan media ini, ya, Polis Diraja Malaysia telah menerima sebanyak 22 laporan polis daripada pihak yang tidak bersetuju dengan Himpunan Selamatkan Malaysia yang dirancang di Ibu Negara pada 16 September ini. Saya sebenarnya agak setuju dengan pandangan daripada pelapor-pelapor ini, sebab 16 September ini adalah hari kita merayakan, ya, pembentukan Malaysia, tetapi mereka pula membuat, ya, satu himpunan seakan-akan mereka tidak menghormati, ya, dengan Tarik Rahmat ini 16 September, ya, penubuhan Malaysia. Ya, apa yang mereka cuba katakan selamatkan Malaysia, tapi sebenarnya siapa sebenarnya yang mereka cuba selamatkan? Adakah mereka cuba menyelamatkan diri-diri mereka? Pemimpin-pemimpin mereka yang terpalit di dalam kes pengubahan wang haram, menerima suapan, meminta suapan, penyelewengan, salah guna kuasa dan sebagainya. Adakah itu sebenarnya tujuan mereka? Itu satu persoalan, sahabat-sahabat semua, bukan satu tuduhan, ya. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin berkata, kesemua laporan polis berkenan diterima daripada pemilik premis serta orang awam dari seluruh negara. Jadi katanya mereka membuat laporan karena tidak berpuas hati dengan Himpunan Aman Selamatkan Malaysia yang dirancang pihak tertentu. Katanya mengenai kumpulan baju merah dikuasai oleh Ketua UMNO bahagian Sungai Besar, Datuk Seri Jamal Muhammad Yunus, setakat ini tiada sebarang notis pemakluman diberikan kepada kita, katanya selepas dihubungi tengah hari tadi. Tambah beliau lagi, polis boleh menyiasat pihak yang mengadakan perhimpunan terbabit di bawah Akta Perhimpunan Aman 2012. Dan tiada sebab himpunan itu perlu diadakan kerana pihak polis sentiasa memastikan negara dalam keadaan selamat dan terkawal. Seperti kenyataan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution yang menyifatkan penganjur Himpunan Selamatkan Malaysia tidak menghormati sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini. Jadi polis akan sentiasa memastikan keamanan dan ketenteraman awam terpilih sebaiknya, ujarnya lagi. Sebelum ini Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Alauddin Abdul Majid berkata, pihaknya tidak menerima notis makluman awal tentang penganjuran Himpunan Aman ini. Jadi sepatutnya penganjur memberikan notis pemakluman awal penganjuran himpunan itu kepada pihak polis 5 hari sebelum hari kejadian. Jadi semalam Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman juga Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain turut mengesahkan setakat ini tiada sebarang notis pemakluman yang diterima oleh pihaknya daripada penganjur tersebut. Lagipun katanya polis mendapati penganjur gagal mengemukakan butiran yang lengkap yang diperlukan. Jadi apapun hari ini sebenarnya himpunan yang dikatakan mau dilakukan oleh pihak tertentu ini sebenarnya tidak diluluskan. Jadi kalau mereka masih mahu untuk berhimpun, itu adalah satu kesalahan, ya, Himpunan Aman yang tidak mempunyai permit, kebenaran dan sebagainya. Jadi pihak berkuasa, Polis Diraja Malaysia boleh melakukan siasatan, tangkapan dan sebagainya. Itu dia. Jadi sekali lagi terima kasih kepada kongsian daripada YB Ramanan mengatakan jangan berlakon suci sedangkan diri sendiri pun masih terpalit dengan kes-kes yang begitu berat juga dalam pendakwaan kini. Jadi sampai di sini saja sahabat semua, sekiranya Anda memberikan sebarang komen, pandangan, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti walan-walauntit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih, ya, apabila mereka ini memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka sudah kena culik oleh makhluk asing. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.